Tiga anak bos kau, bukan bosku, bos kau. Tiga anaknya lagi. Itu apa pula pendedahan yang dibuat oleh tim Leicester ni? Baik, awak ni agak menarik sikit lah pada hari ni. Kalau ikut susunan dia nombor 1, nombor 2, nombor 3. Awak pergi nombor 2, nombor 3, sekarang baru patah balik nombor 1. Nombor 1 saja. Tak bergambar pasal dah boring dah. Nama Najib Razak ni dah cemuih dah. Baik, Kita tak sebut. Silakan Haji. Baik, apa yang pendedahan ketiga yang dibuat oleh tim Leicester setakat inilah ya, berkaitan Najib Razak. Pula dia mengatakan bahawa pada tahun 2009 Najib Razak telah meminta diadakan satu perjumpaan dengan bos tim Leicester pula, iaitu bos besar Goldman Sachs, Lloyd Faunstein, tak silap saya nama dia. Tim Leicester CEO Southeast Asia. Yes. Okey. Atas pada dia yang pusat Lloyd Faunstein, tak silap saya nama dia, telah diminta adakan satu perjumpaan oleh Najib Razak. Dan ini tim Leicester cakap bahawa dalam perjumpaan itu Najib Razak telah meminta supaya 3 orang anaknya diusahakan oleh Goldman Sachs untuk diberi pekerjaan dengan di sana. Now, beliau masih belum disoal balas betul atau tidak perkara itu. Tapi tak semestinya peguam bela Roger Ng nak soal balas benda tu. Tak ada kena, mungkin dia pendapat tak ada kena mengena Roger Ng. Biar. Itu kita tidak tahu akan disoal balas atau tidak. Now, sama ada kemudiannya ada jawatan diberikan kepada anak-anak dia atau tidak, itu pun kita tidak tahu. Dikatakan permintaan pada tahun 2009, sama ada diteruskan dengan tawaran tersebut, kita tak tahu. Pada hari ini, selepas keluarnya laporan tersebut, Najib Razak pun mengatakan tidak ada anak dia yang bekerja dengan Goldman Sachs. Persoalannya bukan sama ada atau tidak anaknya kerja dengan Goldman Sachs. Persoalan dia dari segi faktanya adalah ada atau tidak Najib Razak minta pada masa itu 2009 untuk anak-anak dia ditawarkan kerja. Minta tu ada atau tidak. Dapat atau tidak itu cerita lain. Jadi kalau pada hakikatnya anak dia tak kerja dengan Goldman Sachs, fine, mungkin tak dapat. Tapi itu tidak bermakna dia tidak minta. Jadi disitulah jawapan yang diberi oleh Najib. Dan Najib tidak dibicarakan di Amerika Syarikat. Kita kena berlaku adil kepada dia. Jadi jawapan yang diberikan oleh Najib ni tidak menjawab apa yang tim Leicester bangkitkan. Apakah penting perkara ini? Pentingnya adalah kalau itu betul, sekali lagi saya tekankan, kalau perkara itu disahkan nanti oleh Mahkamah Amerika Syarikat, maka ini bermakna going as far back, pergi sampai ke tahap 2009, Najib sudah terlibat dalam perkara-perkara yang bersangkut dengan Goldman Sachs yang telah menyalahgunakan dana 1MDB, di mana Goldman Sachs telah memperolehi komisen lebih kurang 600 juta dan wang lain yang diperolehi 600 juta ringgit US. Goldman Sachs US, dan daripada wang yang diperolehi lebih kurang 4 bilion dikatakan 4 bilion perlu dibuktikan telah diselewengkan oleh orang-orang yang membuat penyelewengan 1MDB, iaitu termasuk tim Leicester, Jolo yang paling banyak, dan juga sedikit sebanyak kepada Roger Ng, dikatakan dalam lingkungan 35 juta US dollar untuk Roger Ng yang diperolehi. Itu dikatakan belum dibuktikan. Pokoknya di sini balik kepada isu Najib dan 3 anak menurut tim Leicester. Bermaksud kalau itu betul, dari 2009 Najib sudah ada hubungan baik dengan Goldman Sachs, CEO tertinggi ataupun bos tertinggi di Amerika Syarikat. Apa maksudnya? Betul. Maksudnya apa yang diceritakan bahawa dia tiada kaitan dengan Goldman Sachs, perlu kita teliti daripada pendedahan ini. Ramai kata bahawa ini usaha Jolo, ini usaha orang lain. Kononnya Najib tidak terlibat. Tapi kalau tim Leicester cakap tu disahkan, maka Najib sudah terlibat sejak 2009. Bukan 2013. 2009 Najib Razak. Jadi bagi saya untuk merumuskan tahap inilah sebab itulah peri pentingnya untuk
pihak berkuasa Malaysia meneliti setiap laporan, setiap pendedahan, setiap keterangan yang ditampilkan di Amerika Syarikat supaya kita dapat tahu dengan lebih lanjut kalau perkara itu tiada dalam kertas siasatan kita. Yang pertama. Yang kedua, bukan saja dapat tahu untuk kuatkan kes kita yang ada masih berjalan di Malaysia. Belum tamat lagi soalan MDB. Tapi yang keduanya, untuk mengambil langkah-langkah perundangan yang perlu memperolehi balik dana-dana daripada rumah mewah di London, ya, mahupun berkaitan dengan suami Zeti. Jika ada rasuah. Tapi kena siasatlah. Itulah dia peri penting apa yang berlaku di Amerika dan kaitannya dengan 1MDB yang kita tidak boleh tutup mata dan kita perlu baca, kaji, analisa, teliti dan faham apakah langkah lanjut yang pihak berkuasa wajib jawab. Saya nak terkeluar sikitnya, bukan lari banyak landasan dia ni. Pasal saya tak faham. Mungkin anda lebih faham pada saya kurang faham, saya tanya Haji. Ya, saya. Roger Ng orang Malaysia. Baik. Orang Malaysia. Rohana Razan orang Malaysia. Ya. Suami Zeti pun orang Malaysia. Roger Ng bos di sini. Ya. Tim Leisner Southeast Asia. Kenapa penglibatan orang Malaysia ini dibicarakan di Amerika Syarikat? Satu soalan yang cukup bagus. Oh, alhamdulillah. Soalan bagus ni Haji puji. Hari-hari saya puji. Roger Ng sebenarnya fakta akan menunjukkan Roger Ng telah dituduh di Malaysia pun. Oh, sudah dituduh. Dan sepatutnya dibicarakan pun di Malaysia. Tapi pada masa yang sama, Amerika Syarikat telah meminta ekstradisi untuk dibicarakan terlebih dahulu di sana. Okay. Sebab setiap negara di dunia mempunyai undang-undang masing-masing. Seperti mana kita mempunyai undang-undang anti rasuah, undang-undang gubahan wang haram. Amerika pun mempunyai undang-undang mereka. Walaupun dilakukan oleh orang Malaysia, tapi dilakukan di dalam bidang kuasa negara mereka, maka mereka pun boleh mengambil tindakan. So berkaitan Roger Ng, ada tindakan yang telah didaftarkan. Saya percaya, tak silap saya, lebih kurang Oktober 2018, tak silap saya, terhadap Roger Ng dan beberapa yang lain. Ada antara mereka dibawa ke mahkamah, ada yang tidak dapat ditangkap lagi in absentia dan telah dituduh. Tapi di atas permintaan Amerika, kita telah lepaskan kepada Amerika Syarikat ekstradisi, permohonan ekstradisi. Jadi bukan kita boleh katakan Roger Ng tidak diambil tindakan di sini. Roger Ng juga telah dituduh tapi belum dibicarakan. Sama ada keterangan-keterangan berkaitan Roger Ng ni kita dapat sendiri atau kita perolehi bersama dengan Amerika Syarikat, itu kita akan tahu kemudian. So itu Roger Ng. Rohana Rozahan masih di sini, masih tahap keterangan tim Leisner sahaja. Jangan rakyat salah faham, jangan pihak-pihak ketiga salah faham. Ini untuk kupasan undang-undang, bukan untuk tuhmahkan ataupun katakan benda itu betul-betul berlaku. Jadi wanita ini adalah wanita di Malaysia. Jadi kalau perkara ini betul berlaku, maka masih pihak berkuasa boleh mengambil, membuka kertas siasatan dan kemudian menahan dan mengambil tindakan di sini. Tentang harta yang berada di England, perkara itu boleh diambil permohonan sitaan untuk perolehi harta itu balik, bawa balik ke Malaysia, sama ada dijual dan mengambil hasil jualan tersebut ataupun nak dipindahkan harta tersebut kepada nama kerajaan Malaysia. Itu adalah untuk pihak berkuasa tentukan, tapi pokoknya ada atau tidak dilakukan. Rakyat kena tahu benda ni. Rakyat tak boleh just baca, oh ini kat Amerika habis. Tidak, efeknya adalah hak Malaysia ni pihak berkuasa kena jawab. Betul. Tak tahu tanya, macam saya tak tahu tanya. Ini soalan yang lebih kurang masa saya nak ambil soalan ni daripada Tun Perak. Tun Perak kata, oh ni Tun Perak, oh darah Melayu Melaka ni. Apa soalan dia pun, apakah kemungkinan besar Najib akan ataupun boleh disepina oleh mahkamah di US setelah pendedahan terungkai? Apakah sistem kehakiman di Malaysia boleh meluluskan permohonan ini atau ada sekatan diplomatik digunakan? Baik, sebenarnya untuk menjawab soalan ni, pihak-pihak berkuasa di kebanyakan negara akan melengkapkan siasatan
dan akan menentukan siapakah saksi-saksi yang mereka perlu panggil. Awal-awal lagi. Dan mereka tidak akan kemudian yang mengatakan kami sekarang nak Sapina Najib Razak. Kalau misal kata mereka perlukan Sapina Najib Razak, mereka akan berurusan awal-awal lagi. Jadi dalam pandangan saya tidak ada pun niat ataupun hasrat Amerika Syarikat untuk Sapina. Sapina maksudnya sebagai saksi tau, bukan untuk dituduh. Sebagai saksi saya tak nampak daripada apa yang berlaku sekarang ni, mereka ada hasrat untuk memanggil Najib sebagai saksi dalam kes tersebut. Walhal kalau mereka nak bawa Najib ke sana, mereka akan tuduh dia di sana. Akan tuduh di sana. Tuduh, bukan bawa sebagai saksi. Sebab going back to bulan 7 menarik ini, kita dengar. Going back to bulan 7 tahun 2016, bila laporan DOJ pertama dikeluarkan. Pada masa itu telah dikeluarkan laporan mengatakan apa nama ni, Malaysian Official Number 1, MO1, tidak dinamakan nama masa itu sebab beliau merupakan masih lagi Perdana Menteri Malaysia. Jadi dari segi diplomatik pada masa itu tidak boleh dinyatakan secara adatnya nama artis itu diletak MO1. Tapi kalau mereka ingin tuduh, maka mereka buat pada masa itu. Bukan bermaksud mereka tak perlu buat sekarang ni. So kalaupun Najib Razak sampai di Amerika, bagi saya bukan sebagai saksi, lebih sebagai tertuduh. Okey. Ada kemungkinan tu? Itu tertakluk kepada pihak berkuasa Amerika. Itu tertakluk kepada pihak berkuasa Amerika. Ya. Dan kena tanya juga, ada tak Najib Razak keluar daripada Malaysia untuk tempoh-tempoh tertentu. Ya. Pada masa itu pun bila DOJ keluarkan laporan, ada kenyataan yang keluar. Saya telah memberi penerangan dalam video-video terdahulu. Kalau misal kata termasuk dalam bidang kuasa Amerika, dan kalau Amerika nak tahan, mereka akan melakukan. Tapi sebabkan isu diplomasi dia masih lagi dilayan oleh rakyat sebagai Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, maka Amerika pun mengambillah langkah-langkah yang perlu. Tapi saya tidak ingin melebarkan lagi sebab saya tidak mau masuk ke dalam keadaan di mana kita menganggap apakah bukti-bukti lanjut yang mereka ada. Tapi menjawab pada soalan Sapina tu, bagi saya tidak relevan. Yang lebih relevan adalah ada kemungkinan jika bukti-bukti di Amerika Syarikat cukup lengkap, maka mereka mungkin akan tuduh. Itu bukan untuk kita jawab. Tapi untuk Sapina, nama-nama yang disebut oleh tim Leisner itu ada kemungkinan. Rozana, suami. Tak semestinya. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab macam saya cakap tadi, nama yang disebut oleh tim Leisner telah disebutkan awal-awal lagi pada masa dia bagi statement kepada pihak berkuasa. Bukan pada hari semalam ataupun 2 hari sudah bila dia bagi keterangan. Dah ada dalam kertas siasatan mereka. Dan mereka akan berpendapat nak panggil atau tidak. Ada atau tidak, itu boleh disemak dengan pejabat pendakwa raya di Amerika Syarikat lah. Tapi mereka setakat ini tidak didedahkan oleh media kita. Masalah kita adalah kita tertakluk dengan maklumat yang kita perolehi daripada media, bukan daripada pihak berkuasa. Betul. Itu masalah kita. Jadi saya tidak boleh nak bantu menjawab dengan sahih adakah wanita tersebut ataupun suami bekas Governor Bank Negara akan dipanggil atau tidak dan sebagainya. Tapi secara logiknya, kalau ada, maka perkara itu telah lama dimaklumkan dan sepatutnya pihak berkuasa pun dah ambil maklum perkara itu. Wallahu a'lam.